Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah penyedia Encik Ahmad bin Omar, panel penilai 1 Dr. Haji Muhammad Irfania bin Abdullah, panel penilai 2 Dr. Nur Hijrah binti Zakaria. Saya Nur Faraidayu binti Cik Muhammad Kamal, pelajar PISMP Bahasa Melayu semester 8 Jabatan Pengajian Melayu akan melakukan pembentangan penyelidikan tindakan yang bertajuk Sekolah Membantu Meningkatkan Kosakata Baharu Bahasa Melayu Murid Tahun 4 SK Darat Batu Rakit. Saya akan teruskan dengan pengenalan. Kosakata merupakan perkara yang penting bagi individu yang mempelajari sesuatu bahasa, khususnya murid-murid di sekolah. Maka, pemerolehan kosakata baharu adalah perkara yang perlu ditikberatkan oleh guru supaya kosakata murid sentiasa berkembang. Latihan yang diberikan oleh guru seharusnya mampu membantu meningkatkan kosakata baharu murid. Seterusnya, objektif kajian dan soalan kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti pencapaian murid terhadap pemerolehan kosakata baharu. Manakala objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti penguasaan makna kosakata baharu menggunakan kola. Seterusnya, bagi soalan kajian yang pertama, bagaimanakah murid dapat memperoleh kosakata baharu menggunakan kola? Dan yang kedua, bagaimanakah murid dapat menguasai makna kosakata baharu menggunakan kola? Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah kajian yang saya guna ialah pengumpulan data awal dan menggunakan model O'Leary Z 2004 dan juga instrumen. Bagi pengumpulan data awal melibatkan 3 perkara iaitu pemerhatian, ujian dan juga temu bual. Pemerhatian telah dilakukan ketika pengkaji menjalani praktikum fasa 2 di SK Darat Batu Rakit. Manakala pengkaji mendapati murid tahun 4 IK kurang kosakata dan tidak dapat menyatakan maksud kosakata bagi yang diajukan oleh guru. Dan seterusnya, bagi ujian bertulis telah dilakukan oleh pengkaji ketika mengajar kelas 4 IK dan pengkaji mendapati ada dalam kalangan murid tidak mampu membina ayat disebabkan tidak memahami maksud sesetengah perkataan yang terdapat di dalam ayat. Dan seterusnya, saya juga melakukan temu bual bersama guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar kelas tersebut dan hasil temu bual tersebut mendapati sesetengah murid sangat kurang kosakata disebabkan mereka tidak suka membaca. Dan seterusnya, model yang saya gunakan ialah model O'Leary Z 2004 yang melibatkan 4 fasa iaitu memerhati, mereflek, merancang dan juga bertindak. Pada fasa memerhati, saya telah membuat pemerhatian terhadap kelas yang saya ajar iaitu kelas 4 IK. Dan pada peringkat mereflek, saya telah mengenal pasti apa masalah yang dihadapi oleh murid-murid di kelas 4 IK. Dan seterusnya, saya merancang untuk membina satu instrumen bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dan saya bertindak dengan menjalankan kajian dan melakukan intervensi terhadap peserta kajian yang telah dipilih iaitu sebanyak 3 orang. Seterusnya, instrumen kajian yang saya pilih ialah pemerhatian, ujian dan juga temu bual. Pemerhatian telah dilakukan secara pemerhatian tidak turut serta di mana pengkaji telah meminta bantuan ibu bapa untuk merakam menggunakan telefon ketika murid-murid sedang melakukan latihan yang diberikan oleh pengkaji. Dan seterusnya, bagi ujian, saya telah melakukan ujian pra dan juga ujian pasca sebanyak 2 kali. Dan seterusnya, bagi temu bual, saya juga telah melakukan temu bual bersama 3 peserta kajian saya iaitu peserta kajian 1, 2 dan 3. Ini merupakan rajah yang menunjukkan proses kajian tindakan yang saya lakukan.
Seterusnya, KOLA merupakan singkatan kepada koleksi latihan. KOLA merupakan latihan yang menunjukkan kosakata baharu kepada murid, di mana kosakata baharu ini telah diperoleh melalui survey ataupun tinjauan terhadap murid-murid kelas 4AK. Dan tinjauan mendapati banyak perkataan yang murid tidak tahu maknanya, dan pengkaji mengambil kesempatan ini untuk menggunakan perkataan yang mereka tidak tahu tersebut dan dimasukkan ke dalam bahan intervensi. Contoh perkataan yang murid tidak ketahui ialah menuntun, travel letter, dan perkataan-perkataan ini pengkaji ambil daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Seterusnya, bahan intervensi saya menunjukkan adanya dua perkara, iaitu maksud ataupun makna perkataan bagi kosakata baharu untuk peserta kajian faham sesuatu perkataan yang diperoleh, dan saya juga sertakan gambar untuk membolehkan peserta kajian lebih memahami maksud sesuatu perkataan baharu yang mereka dengar dan mereka jumpa. Ini menunjukkan gambar ketika intervensi dijalankan kepada peserta kajian saya, dan gambar yang kedua menunjukkan ketika sesi penerangan cara penggunaan KOLA kepada peserta kajian. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian saya peroleh melalui 3 instrumen yang telah disebutkan tadi, iaitu ujian, temu bual dan juga pemerhatian. Bagi ujian, saya lakukan 3 ujian, iaitu pra, pasca 1 dan juga pasca 2. Apa yang dapat diperhatikan di sini ialah pada ujian pra, ketiga-tiga PK menghadapi masalah dalam kosakata, di mana mereka memperoleh markah yang sangat rendah, iaitu PK1 sebanyak 40, PK2 sebanyak 45 dan PK3 sebanyak 45 juga. Namun dapat kita lihat peningkatan setelah bahan intervensi diuji kepada peserta kajian, iaitu pada ujian pasca 1. Pada ujian pasca 1, ketiga-tiga peserta menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan yang ditunjukkan adalah tidak ketara dan sedikit. Dan ini telah menyebabkan pengkaji melakukan gelong kedua untuk memastikan ujian ini membolehkan murid mendapat markah yang lebih tinggi. Seterusnya, bagi pemerhatian. Pemerhatian telah dilakukan ketika bahan intervensi diuji, ketika gelong 1 dan juga gelong 2. Bagi peserta kajian 1 menghadapi masalah untuk menyiapkan latihan dengan cepat, dan juga peserta kajian 1 ini juga meminta bantuan ibu bapa untuk menyiapkan latihan dan juga menggunakan kamus untuk merujuk. Hal ini disebabkan PK1 ini masih tidak memahami cara penggunaan. Dan manakala bagi PK2 dan PK3 tidak menghadapi masalah untuk menggunakan bahan intervensi yang saya uji. Dan seterusnya, apa yang dapat dilihat ialah dari sudut tingkah laku peserta kajian. Peserta kajian 1 menghadapi masalah untuk fokus dengan latihan disebabkan dia tidak memahami cara menggunakan bahan intervensi, dan hal ini menyebabkan PK1 ini tidak fokus. Manakala bagi PK2 dan juga PK3 tidak menghadapi masalah dari sudut tingkah laku. Seterusnya, bagi temu bual ini telah dijalankan secara atas talian, di mana pengkaji telah menelefon ketiga-tiga peserta kajian untuk mengetahui respon mereka setelah intervensi dijalankan. Soalan yang pertama ialah, apakah perasaan kamu setelah menggunakan KOLA? Ketiga-tiga PK merasa seronok apabila menggunakan KOLA kerana ketiga-tiga mereka sangat menggemari menggunakan teknologi. Dan
Apa yang dapat disimpulkan di sini juga, ketiga-tiga PK suka untuk melihat gambar dan hal ini menyebabkan mereka lebih memahami maksud satu perkataan melalui gambar yang telah disertakan di dalam kola. Dan dari sudut kefahaman, PK1 menghadapi masalah untuk faham tentang cara penggunaan kola. Ini telah berlaku pada gelung 1 dan peningkatan telah dapat dilihat di mana PK1 tidak menghadapi masalah untuk menggunakan kola pada gelung 2. Dan ketiga-tiga PK mengakui gambar dapat membantu mereka lebih memahami perkataan baharu di dalam kola. Dan melalui temu buat ini juga, ketiga-tiga PK mengakui kola ini membantu PK untuk memperoleh perkataan baharu ataupun kosakata baharu. Dan ketiga-tiga PK pada gelung kedua, mereka dapat menggunakan perkataan baharu di dalam ayat dengan lebih baik. Walaupun pada gelung 1, PK1 dan juga PK3 menghadapi masalah, namun setelah bahan intervensi ditambah baik dan diuji pada gelung kedua, ketiga-tiga PK mampu untuk menggunakan perkataan baharu yang diperoleh. Seterusnya, refleksi. Kajian tindakan ini menunjukkan peningkatan pencapaian pemerolehan kosakata baharu murid tahun 4 pada pelaksanaan gelung pertama. Maka, kola ini sangat membantu PK dalam memperoleh dan memahami kosakata baharu. Namun, pencapaian mereka belum cukup memuaskan dan bahan kola ditambah baik melalui audio dan juga makna yang menggunakan perkataan yang lebih mudah difahami dan menghasilkan peningkatan lebih baik pada gelung kedua. Walaupun tidak semua PK mampu memperoleh markah 100%, namun peningkatan yang ketara daripada ketiga-tiga PK telah dapat dilihat melalui ujian pasca 2. Cadangan tindakan susulan. Bagi kajian akan datang, kola boleh ditambah baik dengan memasukkan video penerangan daripada pengkaji. Video penerangan akan membantu murid yang mengalami masalah untuk memahami makna secara bertulis dan bergambar. Video yang disediakan juga dapat menarik minat PK untuk lebih fokus ketika membuat latihan. Itu sahaja. Terima kasih.